Alright, so ada lagi dua presenter So stay tune bersama kita lagi. So our second last presenter, Firdaus Syukri. Ya, cikgu. Sila share screen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. So Waalaikumsalam. saya presenter second last malam ni Jadi okey. Malam ni saya dah terpaksa edit slide sikit. Okey. Saya edit slide sikit, so saya buat dalam masa 10 minit saja. Sebab tadi slide saya banyak. Lepas tu saya tengok dah ramai dah yang repeat itself macam sharing counter, screening counter semua tu. So saya tak apa. Saya pendekkan sikit supaya rakan-rakan tak boring kan. Alright, so malam ni saya sharing apa yang saya belajar daripada KSP dan juga bagaimana saya boleh trade secara sendiri dan santai-santai sambil sekarang ni pun saya dah start kerja semula kan. Alright, saya ada topik sikit, saya dah edit sikit ni. Introduction macam mana saya boleh terlibat dengan stock market. Lepas tu bila saya dimulakan dengan kenalan KSP, so bermulanya kerjaya sebagai seorang trader, investor kan. Tu masuk kita punya trading strategi dan macam mana saya trade. So saya prefer intraday Okay, alright. Okay, so saya tinggal di Kuantan, bekerja, ada 3 cahaya mata. So bila saya terlibat dengan stock market, so sebab worst experience saya sebab saya tak ada job selama 2 tahun. Hidup saya makan saving masa tu. Wajib habis. So bila masuk tender, so kena cantas, orang sailang semua kan. So terpaksa keluar jual kereta sikit, few excavator semua saya terpaksa jual sikit. Dan jadi life tu jadi tak best. So saya kena cari satu benda yang best untuk diri saya. So bermulalah kenalan dengan dunia saham pada akhir tahun 2019. Melalui abang ipar saya, Cik Khairul Khairul Azan kalau perasan. Dia pernah masuk KSB 2 dulu. Dia ada dalam ni. Ada Alhamdulillah. Jadi permulaan dalam dunia saham ni saya masuk program DDNK. So terus kenal saham ni terus global market. DDNK terus ajar di global market. So saya ingatkan dia boleh jadi investment yang bagus, boleh buat good income. Tapi realitinya bila saya cuba trade sendiri, dia jadi tak faham. Pening-pening lalat, tak tahu nak baca chart apa, basic kurang. So saya belajar dengan Cik Khairul lah. So selalu follow by call dan akhirnya tercedok. Dan bermulalah saya kenal dengan Cikgu Hasbi melalui satu sharing dia melalui Cik Zul Kaini dalam grup lain. So abang ipar saya pun yang kenalkan juga. So saya pun Julai 2001 tu saya start belajar dengan KSP. Gunakan balance saving yang ada sebagai modal. Lepas tu belajar ilmu trader perlu ada. So teknik yang sangat hebat daripada basic sampai advance dari segi FA dan juga TA. Kita selalu ada sharing counter, live trade, buat kajian, homework, quiz dan pernah juga kan dapat skor homework apa semua sekali kan. Dan Alhamdulillah result daripada KSP ni saya boleh trade dengan sendiri dan saya ada few profit yang saya buat lah, Alhamdulillah lah. Okay, then kita start lah kita start terus. Okay, kita start, saya buat screening counter semua tu melalui TradingView, KLSC Screener dan juga M+. Jadi saya susun ikut intraday dan swing trade. So saya buat folder dan subfolder. Saya monitor setiap potential stock saya tu ada berapa lah, 10-15 stock tu dan saya pasang alert. So saya selalu backtest strategi. Dan kelas-kelas yang macam setiap malam, kadang-kadang cikgu buat hari Sabtu, Ahad tu, saya akan dengar berulang kali, 5-6 kali saya repeat the same video tu every time. So lepas isyak ke, lepas apa kan, so lepas kita relax sebelum tidur macam ni, saya akan dengar apa saya nak tahu tentang teknik apa, saya belajar. Saya dengar repeat itself. Dan saya pun swing. Okay, so swing saya, cara saya swing, screening counter guna tradingview.com, tadi dah diajar oleh rakan-rakan kita kan. So slide tu ada, actually saya dah delete. Sebab saya fikir tentu repeat itself, so tak perlu saya share lah macam mana cara dia kan, semua tu sama. Dan saya select stock uptrend, sideway dan reversal. Okay, saya cari BO stock dan juga 52 week high. Okay, reason dia sebab bila kita cari stock yang uptrend ni, dia boleh pergi jauh. Kalau kita cari stock yang downtrend, dia akan terus menurun dan bila kita buy tu kemungkinan besar dia akan turun lagi. So kemungkinan besar untuk kita dapat profit tu lambat. So kita monitor stok kita tu dengan weekly time frame dulu, diikuti terus dengan lower time frame. So kita follow stok tersebut, selalu baca QR report dan catalyst kita. Okay, price range untuk saya masuk stok, swing stock ni daripada 60 sen hingga RM1.20. So lot size tu depends lah, 10 lot ke 50 lot ke, depends pada kita punya capital lah. Tapi start small is better.
Okey, bila kita nak EP, nak masuk satu counter tu, kita kena masuk dengan validation dan juga confirmation. So teknik-teknik yang saya belajar dalam KSP ni saya apply semua. Kecuali yang saya tak faham ataupun saya rasa macam tak sesuai dengan saya, terlalu banyak indikator, so saya remas, saya gunakan teknik-teknik yang simple macam teknik validation candle iaitu PVA, FIBO, divergence dan SND. Tapi my favorite is FIBO. Sebab apa FIBO? Macam rekan-rekan kita cerita tadi kan, sebab apa ramai yang suka FIBO? Sebab dia akan cecah kita punya level-level FIBO tadi tu. So bila kita buat stop loss tu, sebab tu kita kena ada satu stop loss lah. Stop loss tu wajib sebab apa, kalau tak ada stop loss memang masak kita. Then profit tu nanti jadi saya tunjuk, selagi tak pecah trend line kita follow je. Ataupun kita boleh keluar daripada stok tu bila kita jumpa next potential stock. Selepas kita dapat profit, kita sudah cukup, dan kita keluar, kita write lagi satu stok yang berpotensi lah. Okay, swing duration saya, okay, sometimes 3 hingga 4 minggu. Depends pada stok tersebut. Kadang-kadang saya buat 3 hari, kadang-kadang saya masuk sampai 1 minggu je. Depends pada stok tersebut. So kalau fail, kita kena selalu backtest. Ini yang saya selalu buat. Saya akan kaji balik, tanya rakan-rakan. So kita ada ramai rakan-rakan yang hebat-hebat kat sini. So kita boleh tengok apa yang terbaik. So bila rakan-rakan macam Daus, Kak Nanam, Faiz selalu share kan. So kat situ yang saya belajar. Alright. So ni Nilex. So ni counter, salah satu counter favorite saya. Okay, so ni saya tunjuk sikit yang saya dah AP tadi. So saya AP tadi pada harga RM1.20. Sebab apa, saya tengok dia duduk dalam keadaan support. Support dia okey pada masa tu. Saya duduk relax je. Jadi dia masih lagi dalam bot trading. Sebab saya baru tahu ada teknik bot trading ni, saya write lah. So yang biru yang sebelum ni nampak cursor saya? Nampak Nampak. Okay. So bot trading yang mula-mula ni saya tengok dia okey. Dia ada beberapa kali dia buat bot trading kan. So dia naik, so dia panggil apa ni? Buat dalam teknik ni kita panggil drop base rally semua tu kan. Jadi bila kita lupa teknik ni, saya faham balik bila saya tengok Nilex. So saya fokus dan monitor stok ni banyak hari jugalah, berminggu-minggu juga. Dan bila saya masuk itu hari, akhir tahun itu hari, saya write lagi sampai sekarang. Dan sekarang ni masih lagi saya write stok ni. Dan stok-stok lain tu yang macam MGRC semua tu adalah yang saya tercedok, ITA saya tercedok. Saya tanya Cikgu Nas nak buat apa ni kan. So banyaklah yang tercedok pun ada, tapi saya dah remove slide tu. Alright, untuk intraday strategi, sebab saya lebih kepada intraday sebenarnya kan. Saya banyak intraday sebab intraday pada saya tak pening kepala tau. Kita masuk hari tu, kita keluar hari tu juga. So apa nak jadi esok, dia tak ada efek. Kita tak ada ter-effect dengan apa benda-benda tu. Macam tadi saya tanya cikgu pasal solution semua kan. Memang sebab saya kat dalam. Cuma kita macam tu lah. Kan, sebab apa, untuk swing tu tak ada. Saya masuk untuk intraday saja. Jadi untuk intraday strategi saya study stop uptrend dulu. Semua stop uptrend dulu saya study. Lepas tu bila kita search dekat platform ni, kita cari most active volume. Bila kita dapat most active volume tu, macam style Kak Nana semua kan, dia baca news tu memang betul. Memang kita kalau nak intraday, memang kita kena tahu dulu counter tu nak buat apa. Jadi kita just gunakan platform saja dan kita tengok ticker chart. Tak perlu tengok yang lain. So nak tengok trade nak tengok kita punya trading view dah tak sempat. Sebab kita nak intraday, memang kita tengok ticker chart tu saja. And then transaction biasalah 150 kan. Harga stok yang saya ambil memang RM1. Sebab apa saya ambil RM1? Sebab senang nak hit target. Harga pun based on Gann Square 9. Then kita boleh follow Gann Square 9 tu. Kalau kita perasan dia punya harga, kalau dia lepas pada 80 sen, dia punya range biru ke merah, merah ke kuning, merah ke hijau tu dia lebih jauh. So harga tu akan sampai pada Gann Square 9. Tak percaya boleh try. Jadi bila kita masuk, kita akan cari dengan kita punya high low with low volume. Tu cara kita masuk lah. Dan saya pasang cut loss 1 hingga 3 bit. Tu mindset memang kena kuat lah. Kita kena kawan dengan merah, cikgu cakap tadi kan. So lot sizing saya masuk 50 ataupun 100 slot lah. Depends pada capital pada waktu tersebut. Jadi kita target 3-5 bit. Kalau masuk yang harga RM1 tu, kita kalau 1 bit dah 100 kan. So kalau kita masuk 5 bit dah 500. Itu cukup lah. Cukup lah. So gunakan teknik ni intraday ni dalam KSP. Macam kita kena master dengan PVA, VWAP,
Macam tadi Kak Dana pun dah cerita VWAP tu apa kan. So banyak yang teknik-teknik yang sama dalam KSP ni bila kita apply, repeat itself, setiap hari kita apply teknik yang sama, kita akan master teknik tu. So wave 1, 2, 3, 4, 5 tu kita boleh tanya dalam KSP nanti kan. So ni yang saya masuk tadi lah, solution Cikgu Lunas saya tanya tadi, okay Cikgu Lunas stok ni macam mana kan. So tadi saya masuk sebab saya dapat tengok ni volume ni. So saya tengok volume ni tinggi 93%. Saya kata bagus ni. Lepas tu saya pun try entry. Saya entry. Lepas tu alhamdulillah dia tak turun-turun. Dan pukul 5 tadilah saya exit kan. Saya exit, okay, alhamdulillah dapatlah beberapa bit. Okay, so ni satu. Yang kedua, baru si Faiz cerita juga, harbor. Harbor memang saya masuk tadi sebab dia ada high low. Okay, high low masuk. Jadi bila kita masuk dengan high low ni memang dah confirm. Kita dah tengok, okay, volume pun dah kering sikit. Okay, saya masuk. Dan rezeki tu ada sebab bila saya nampak volume pacak sebatang. Ni saya tak ada nak naik lagi ni. Dan tak lupa juga tengok transaction dia pun tinggi masa tu. Tinggi. Memang masa tu dah 800 lebih ke berapa kan transaction dia. Memang banyak. So saya right, saya exit tadi. Exit pukul 5, okay, alhamdulillah habis. Dia punya ni lah. Dia punya trend. Okay, then dah habis lah. Alright. Ada apa-apa soalan tak? Sebelum saya teruskan. Untuk masuk slide ke apa ke? Masih cool ke harbor tu? Harbor tak. Harbor aku saya cuma ni lah. Harbor ni saya cuma masuk intraday sahaja. Intraday. Sehari berapa kali? Faiz dia apa? Dia ni kan hold kan. Macam saya tak hold lah. Saya cuba terus masuk ke situ lah. Fira, sehari berapa hari intraday? Sehari 2-3 stok tak. Satu hari 2-3 stok je. Kadang-kadang saya masuk pagi, saya hold. Selagi tak pecah trend, saya masuk. Saya hold lah kat situ. Biasanya macam tu lah. Dan macam kalau harbor ni, ni lah saya punya stok-stok hari ni kan. Saya tengok harbor, Swift kan. Dan skill yang saya guna pun memang skill Cikgu Nas lah. Cikgu Nas kita punya sifu kan. Saya ikut cara dia. Apa yang dia ajar ni memang saya tak ada harga lah. Ikut cara dia lah macam mana. Macam cash plan ni saya tak masuk tadi. Saya sebab dah modal dah pump ke dalam harbor kan. So saya dah tak masuk lah kat sini. Macam tu. So yang lain-lain tu macam stok-stok lain tu saya just monitor lah. Macam rakan-rakan ada lain ada yang tanya saya Coroza apa semua sekalian. Tapi saya tak masuk lagi Coroza ni. Sebab saya masuk dua. Satu hari dua atau 3 counter saja yang saya intraday. Tadi saya tengok JT Asia. Okay, saya tengok JT Asia. Lepas tu bila nak masuk JT Asia ni saya tengok macam alamak nak masuk JT Asia ke solution masuk JT Asia solution. So saya fikir masuk solution lah sebab solution dia lebih kuat tadi volume dia okey sikit tadi. So saya masuk solution. So alhamdulillah masih tak keluar lah. Masih dah keluar lah tadi. Pukul 5 tadi. Awak trade satu hari 2-3 counter tu? 2-3 counter tak? Awak ada awak punya target sehari berapa awak nak dapatkan? Yes. Betul. Saya jujur saya cakap saya cuba kalau intraday saya cuba buat 300 hingga 500 ringgit. So maknanya kalau saya masuk harga yang macam ni saya beli 10,000 lot. So saya target dapat tak? Okey, kalau dapat lah. So berbalik pada saya punya slide tadi tu. Memang intraday saya target ni kan. Saya target saya punya bid ni 3 hingga 5 bid ni ke ataupun selagi dia tak pecah trend line lah. Selagi dia tak turun bawah ataupun 3-5 bit saya tengok dia kalau dia naik 6 bit saya okey, dia turun 3 bit je saya terus cut loss sebab saya tak nak dia kurang daripada 3 bit. Bila dia naik saya capai 3 bit, dia naik 4 bit saya biar, naik 5 bit saya biar. So dia turun balik sampai 3 bit, okey saya cut loss terus. So at least saya dapat 3 bit macam tu. Tu cara saya lah apa tadi? Kak Ratina. Ya. Maknanya awak nakkan konsistensi dari segi kita punya income tu kan? Ya betul. Macam swing saya sebenarnya saya dah lama tinggal swing. Jujurnya saya dah lama tinggal swing lah. Sebab apa? Swing ni dia banyak trik dia.
Jadi kita nak kena monitor kan, contoh macam saya share saya punya slide kan, swing saya, kalau saya swing, okey, saya akan letak dalam beberapa inilah saya punya watchlist lah. So watchlist saya akan bagikan kepada beberapa benda lah, macam flash BO stock monthly, breakout counter, swing potential stock, coming quarter report. So saya banyak kerja kan kalau kita nak swing kan. Tapi kalau intraday, okey, intraday kita masuk platform, pergi most active volume ke apa tu kan, terus pergi most active volume, tu keluar tu siapa benda nak keluar, kenapa tak keluar, pukul 12. So apa ni, keluar buat stok-stok kat sini ni. So kita pun tengok lah counter apa kita nak buat. So saya check lah macam tu. Jadi bila kita dapat counter tu, macam Kak Nana cakap, kita check kita punya transaction, tengok buying rate dia berapa, lepas tu tengok kita punya TO semua tu berapa kan. So kita dapat lah. Dan kalau kadang-kadang saya ada juga set up gear ni. Sebab apa? Gear ni sebab saya intraday ni tahu apa, counter apa tu, warrant. Warrant. Kadang-kadang saya intraday warrant. So warrant ni kan dia harga dia murah kan, 20 sen, 30 sen. So kita beli ketol macam tu kan, boleh beli banyak kan. So kita write lah, dapat 1 bit, 2 bit pun dah berapa kan. So biasanya macam tu lah. So tapi warrant ni not advisable lah, sebab dia sangat berisiko pada saya lah, trade warrant ni. So better saya ambil mother stock lah untuk intraday. Macam yang TH plan tadi tu memang saya tengok, okey, dia dah naik kan, saya berbulu kan, sebab kita dah tak sempat dah masuk kan. Kalau masuk 50 lot pun dah berapa kan. So saya dah pump ke dalam Harbor and Solution tadi. So saya write dua-dua stok tu, alhamdulillah dua-dua untung lah ini kan. So esok pula tengok macam mana. Esok lagi. It's nice. Okey, saya rasa itu saja kot daripada saya. Ada soalan-soalan simple-simple lagi ke? 103 orang rakan-rakan. Kenapa soalan simple pula? Okey lah, tak ada lah. Tak payah tanya. So ada yang tanya tu, boleh tunjuk cara Gun Square 9? Gun Square 9 ni senang je kan. Dia punya, kita kena tengok dekat apa, Gun Square. Kita tengok dekat dia punya ni. Okay, ni. Okey. Terima kasih sikit Okey, alamak tak nampak sangat. Okey, tak apa. Okey, kalau kita perasan, nampak tak ke tak nampak? Nampak ke tak nampak rekan-rekan? Nampak. Nampak kan? Okey. Boleh. Okey, boleh saya cuba cerita basic je. Okey, line yang macam tambah ni, okey, merah dan biru ni kan. Kenapa saya fokus pada harga RM1? Okey, harga RM1 ataupun harga yang lebih pada 80 sen ni. Sebab apa? Kalau kita dapat tengok lah harga yang RM1 tu, dia okey, contoh macam harga ni kan, 100. Okey, ni 100. Okey, ni 101 ni tau. So 101 nak pergi ke 106 ni, dia berapa petak ni? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 tu menunjukkan 5 bit. Okey, 5 bit. So 5 bit, kalau kita masuk 100 lot, 500. So dia akan sampai. Memang akan sampai. Maknanya kalau tak sampai pun 1 atau 2 bit ke bawah lah. So bila kita target, macam saya sibuk kan. Saya petang ni, contohnya saya trade pagi, pukul 2 ada meeting ke, ada perjumpaan apa ke, saya terus TP lah. Tak perlu tunggu lah. Kat situ dah 300 dah confirm lah. Jadi kalau kita ambil harga 30 sen, 40 sen, macam saya ambil penny stock 20 sen, 30 sen. Okey, tengok pada petak yang paling kecil ni. Okey, paling kecil ni, yang harga kecil ni. Lepas tu yang kedua ni, 13, 17, 21 hingga 23. So kalau kita ambil stok 20 sen, dia merah ke biru ni satu petak lah. Lepas tu dia naik lagi, satu petak lagi. Ni pun dah sampai dia punya resistance. Sebab apa? Yang kita tahu, kita kena masuk merah, keluar biru. Masuk biru, keluar merah. Dan kalau kita masuk kuning, keluar kuning. Tu yang diajar dalam KSP. So kalau kita intraday, kita gunakan teknik Gun Square 9 ni memang sangat cepat dan berkesan.
sebenarnya. Sebab apa? Sebab intraday ni dia sekaligus kita buat kerja sekali je. Maksudnya hari tu kita trade pagi, kita keluar petang. So the next day kita dah boleh ambil file baru, keluarkan stok-stok baru pula, kita trade lagi. So kita tak ada risau untuk apa benda nak berlaku, apa benda nak berlaku esok, lusa kan. Lepas tu macam itu hari sebab saya pernah terkena dengan Tita. Saya pernah kena dengan Tita. Okay, saya tunjuk sikit MGRC, sorry. MGRC lah MGRC. Okay, MGRC ni saya ada buat sikit lah. Betul buat. Yelah. Okay. So, saya ada dalam discuss dalam grup kecil saya. Saya discuss grup saya, Abang Fuz, Dr. Abang Fuz semua kan. So, pada masa ni, saya spot satu ni tau. Dia panggil apa tu? Ni pin bar ni. Inverted hammer ni kan. So, kita orang masuk kat sini. So, pada masa dia jatuh ni, so saya masuk kat sini dulu. 8 November betul lah kat sini. So saya working ni lah, okay, Morningstar. So kalau kita perasan, si MGRC ni, okay, dia selalu buat Morningstar. Okay, Morningstar dia naik, okay, betul dia turun balik, okay, dia buat Morningstar, dia naik balik. So kalau kita belajar, lepas tu baru saya tahu teknik SND tu. Okay, lepas tu baru saya tahu teknik SND tu kan. Jadi masa ni saya duk pakaikan hukum candlestick. So bila saya belajar hukum candlestick, ni diajar juga oleh Cik Khairul dulu, dipanggil apa ni, apa nama dia, kita pakai ni lah. SFP. Yes, SFP, betul. Dia panggil SFP. So, bila kita jumpa SFP ni, insyaAllah, the next candle tu dia akan naik. So, saya write. So, bila kita convert ke lower time frame, dia punya chart tu, bila saya tengok dia complete candle dia, dah jadi macam ni tau. So, bila kita, replay okay, kan. So kita macam ni, saya masuk weekly. So bila nak entry, kita akan pergi ke lower time frame. So saya pergi ke daily. Okay, saya nampak dia dah buat kenaikan. Dan kenaikan ini ada satu volume yang sangat besar. That's why saya masuk. Kat sini saya nampak macam ada Morningstar kan. Okay, dia dah buat Morningstar. So the next kan dia naik. Dan seterusnya dia naik. Dan kita write lah. Saya write sampailah satu ada keluar, yes, ni saya keluar ni, saya keluar dekat pin bar terbalik ni. Pin bar terbalik ni saya keluar. Sebab apa? Pin bar terbalik ni kalau ikutkan hukum yang apa SFP tu, kemungkinan besar dia akan jatuh. Then the next day dia jatuh betul. So bila dah masuk jatuh, saya tengok lah, memang dah jatuh lah. So saya pun keluar. That's why saya agak risau lah sikit nak swing masa tu kan. Tu lepas tu fikir balik, tak nak lah swing. So saya pun monitor, saya tak monitor lah stok ni dan saya keluar. Satu lagi yang saya tercedok ni saya tercedok. Saya tanya beberapa cikgu kita kan. Okay. Ni Tita ni, saya masuk. Alamak, ruginya. Saya dah terdelete minta maaf semua Saya dah terdelete saya punya kajian tadi. Saya tertekan cancel sebab saya nak delete satu je. Saya dah terdelete. Itu hari saya ada contoh-contoh sikit kat sini. Okay, Tita ni saya masuk masa dia bar panjang. Sebab apa? Bar ni panjang. So saya tengok volume ni masih naik. So saya masuk kat sini. Saya masuk right. So saya tak ingat. Saya tak tengok pun counter ni. Okay, saya tak monitor counter ni. Sehinggalah dia buat penurunan sampai satu hari jatuh kat mana dah. Lepas tu bila jatuh saya dah nak cut loss ke, saya nak tunggu. Masa tu dah start pakai teknik harapan lah. Masa tu saya dah start pakai teknik harapan, garis macam ni lah. Lepas tu benda lah, buat pattern ni lah, semua short sendiri ni. Dia dah jadi short sendiri lah. Macam ni mungkin dia akan naik balik ke, dia buat apa, dah jadi mengarut lah kan. Lepas tu saya tanya cikgu Nas. Ke cikgu Asbi saya kan. Cikgu Asbi ke cikgu Nas? Cikgu Asbi kot. Saya tanya cikgu Asbi, cikgu nak buat apa ya? Kemungkinan besar dia buat right ni ke apa ke. Lepas tu saya dia compare dengan satu counter lagi, saya tak ingat counter apa tu. Cikgu Asbi kata, you keluar dulu. Tapi saya tak keluar. Degil kan, cikgu dah suruh keluar. Lepas tu saya sampai kat support ni saya tak keluar lagi. Sampai kat sini, sampai dia break support ni saya tak keluar lagi. Saya keluar betul-betul support ni. 7 pusing. Just imagine lah berapa ribu saya rugi kat situ. So saya rasa macam tu lah. So itu sajalah sharing session saya pada malam ni. Alright.
Saya sudahi dengan Thank wabillahi you. taufiq. Thank you Firdaus. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Last but not least, kita ada Abang Man. Abang Man ada tak ke Abang Man pun dah tidur? Ada. Sorry, sorry. Okay, Sekejap last. je. Ada 3 minit ni. Last. Okay, Siap, ni betul. Abang Man daripada KSP 1 yang memang sangat-sangat senior lah. Okay? Okay, Ya, ya. Abang Man. Proceed. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sikit saja masa saya untuk ambil masa rakan-rakan. Pada malam ni saya nak kongsi pengalaman belajar dengan KSP. Saya fokus pada teknik divergent yang mana saya yakin seperti mana Cikgu Nas kata dia boleh pergi pada full margin. Jadi saya guna pakai gabungan saya adalah Fibo ataupun yang lebih tepat Fibo Musang dengan swap zone. Jadi apa yang saya buat, saya akan identify di manakah kawasan SWOT, kawasan divergent. Sebab apa yang saya lihat, setiap kali berlaku divergent ni, dia punya kenaikan dia sangat dahsyat lah. So teknik ni lebih susah untuk yang swing, bukan intraday. Maksudnya memang kena banyak bersabar lah. Sebab andai kata kita contoh dalam keadaan situasi sekarang, situasi sekarang intact, saya bagi contoh counter intact, bila kita ukur gunakan teknik Fibo dah sampai pada aras 786. Kemudian pada yang sama kita lihat ada di sini kawasan resisten yang sangat kuat, dan dia tentu maksudnya kat sini kenapa kuat, sebab ada bullish, dia dah menandakan kawasan dan banyak kali cubaan untuk menembus ini. So apa yang perlu adalah untuk kita menunggu harga retest balik pada 670. Sekiranya dia tak tembus, insyaAllah dia akan meneruskan kenaikan lah, hingga ke 786, insyaAllah 2786. Itu saja teknik dia. Cuma bagaimana untuk kita mengesan, paling penting lah kan? Apa syarat-syarat dia untuk kita kata divergent ni yang sangat powerful lah kan? Biasa divergent akan berlaku pada kawasan kejatuhan. Kalau kita tarik Fibo, dia akan jatuh kawasan 2.786 lah. Lazimnya gitulah. Lazimnya gitu. Saya bagi contoh, adakah kita nak tengok kejatuhan. Cara untuk ni cara yang saya gunalah untuk okey, kita marking dulu. Candle break, dan kalau kita lihat ni aras harga terakhir pada kawasan 2.618. So, kalau sekiranya berada dalam kawasan area sini sampai 3.18, maknanya kawasan yang paling last lah untuk dia turun. Dan bergantung kepada scanner lah. Kadang-kadang kita scan dia masih pada di peringkat awal, tu rezeki lah. Tapi kalau dah tinggi macam ini, still ada peluang sebab dia memberitahu kita harga memang akan terus meneruskan kenaikan. Harga sedang meneruskan kenaikan. Cuma peluang untuk kita ambil, sama ada kita gunakan SNR, swap zone ataupun high low. Ya, menunggu di kawasan high low. Itu saja yang saya banyak praktis dalam KSP. Market structure sangat penting. Cuma untuk kita kukuh dalam market structure ni, kita kena kombinasikan dengan Fibo. Sebab kita takut waktu kita marking, rupanya harga sedang menurun lagi jauh. Jadi itulah antara yang saya berterima kasihlah dengan Cikgu Nas dan juga Asbi dan rakan-rakan yang lain dalam pembelajaran dengan KSP ini. Akhirnya insyaAllah saya dapat
dapat konsisten dalam teknik trading swing ni, dan memberi satu keadaan yang kita tak terlalu emosi dalam kita trading kan. Kalau kita tahu harga ke mana, dan kalau kita tanya macam mana kita nak cut loss, bergantung pada trading plan masing-masing lah kan. Kemudian kalau sekiranya harga memang dah break kawasan Fibo kita ni, confirm lah dia akan jatuh kan. Jadi cuba rekan-rekan cari counter-counter yang ada divergent, dan saya ada scanner saya. Saya share sekejap. Saya sharing lah. Saya scanner saya ni, saya kita saya ambil still maintain dengan konsep KSP. Kita ambil RSI yang 60 ke 80, dan oscillator saya mesti bawah kosong. Jadi kita akan dapat counter-counter yang dia sedang membuat divergent lah. Sedang membuat divergent. Alright. Macam ni. Contoh ni lah. Entech. Pernah buat divergent sebelum ni. Ni langkah pertama saya lah sebelum saya trading. Saya akan tengok adakah counter ni pernah buat divergent belum. Track record dia sebelum ni. Kalau ada, dan saya akan pilih counter ni lah, sebab dia divergent ni dia akan memberi jawapan kepada kita memang market sedang membuat kenaikan. Macam ni contoh. Nampak Dan kalau sekiranya kita ada berpeluang untuk masuk lebih awal, kita akan dapat entry di kawasan swap zone. Hello. Okay. Dengar. Sorry. Ada Abang Man ada orang tanya tu, dia nak screening tu. Farah boleh screenshot sekarang kot? Oh, okay. Sekarang saya ulang, saya sekali lagi. Saya sekali lagi. Saya kongsikan sekali lagi. One more. Alright. Okay. Okay. Dapat RSI 60-80, oscillator bawah kosong. Bila kita scan, kita akan dapat counter-counter ni lah, by weekly ke daily ke kan. Macam ni. Cuma minggu ni dia tak buat cantik. Kalau minggu-minggu lepas saya scan je, cantik dia keluar counter-counter dia. Yang minggu ni saya tengok Entech je yang cantik lah keluar. Saya nak jelaskan bahawa memang teknik Fibo yang Cikgu Nas ajar ni memang powerful lah kan. Sebab memang sharp, tepat ya. Bila kita ukur sama ada kejatuhan ataupun kenaikan, ending dia memang tepat. Dan kita akan beri peluang untuk dia waktu dia buat fullback lah kan. Waktu fullback dan kita marking. Lepas tu dalam Entech ni saya yakin bahawa sekiranya dia retest dekat resistance ni, dia akan meneruskan kenaikan lah. Ataupun kalau tak jumpa resistance ni, so saya akan marking lah, dia akan jatuh sehingga aras mana. Contoh. Supaya kita, tapi teknik ni memang kena banyak bersabar lah. Tak boleh nak kalut-kalut masuk on the spot. Memang kena betul-betul tunggu lah. Wait and see, tunggu peluang. Saya lebih suka gunakan line untuk marking kawasan CD break CB dia. Tak ada line tu. Ya? Yang keluar screener. Oh, sorry. Dia keluar screener juga. Sorry gue. Cepat sangat saya ni. Apa tu? Okay.
Maklum lah, dah malam kan. Takut juga korang dah ngantuk. Okay, saya banyak kali cuba bila saya nak cari CB tu, saya gunakan line. Saya tak gunakan candle. Sebab saya line, saya akan cari line yang, ni teknik lah, teknik bila kita nak gunakan Fibo tu. Kawasan yang tajam ni, sebab dia yang paling sharp lah. So dia sekiranya dia melepasi ni, saya akan tarik Fibo. Contoh, kalau saya nak ambil, nak ukur kat atas tu, ni kita macam ulang kaji balik lah sebab saya nak beritahu rakan-rakan yang mungkin yang baru nak join dengan KSP, ni lah teknik yang paling pada saya lah yang banyak membantu untuk kita menggunakan pakai Fibo yang cara yang betul. Dan bila kita tukar dalam bentuk line dan cari kawasan yang tajam, ni kita nak tarik nak mencari ke mana ketinggian dia. Dan bila kita tukar balik dalam candle, so kita tahulah mana candle yang dah break situ, so kita tarik situ. Jadi bila contoh kawan-kawan share kan counter, kita boleh tahu adakah dia berada di pucuk, dia masih berada di bawah, di arah mana. So kita boleh standby lah, boleh standby dan kita boleh ambil peluang dengan cara gunakan CB break ni. Dan saya kombinkan dengan swap zone, menengahkan ataupun banyak menggunakan kaedah divergent lah. Mana-mana counter divergent je saya akan masuk. Counter yang tak divergent, saya tak akan masuk. Sebab counter divergent dia memberi pulangan kepada kita bahawa dia akan pergi memang tinggi lah. Dia akan memang tapi kita perlu ukur lah. Kita perlu ukur kenaikannya sampai mana. Contoh kat sini kita perlu ukur. Bila kita tengok sama ada gunakan line ataupun sebenarnya kalau saya ambil sini lah, tajam dia. Ketajaman dia. Situ. Biasa berapa lama abang swing counter macam ni? Kita ukur. Contoh ni, kita ni cakap ni nak ukur. Nak ukur sini. Tanpa aras yang biasa, macam Cikgu Nah kata, TP wajib 786, dia turun dia akan cari swap zone. So saham ni ataupun ni, dia memang dah ada pattern dia kan. Sebelum kita masuk, kita kena cari siap mana swap zone dia, mana supply and demand dia, mana dia punya support resistance dia. Kita dah makin siap-siap dah. Dan bila kita melihat counter tu, adakah dia menepati kriteria yang kita nak. Contoh dalam ni kita nak dia retest dan dia akan meneruskan kenaikan. So sinilah cantik. Kenaikan kat mana? Maksimum sini lah, atas ke. Dah hampir sangat dah ni. So bila kita scan, dia akan keluar counter ni dan cuba lihat peluang yang terhidang lah. Dengan syarat kita kena mahir teknik gunaan Fibo yang Cikgu Nah saja, insyaAllah. So biasanya kalau macam ni kan abang Man nak TP kan, so bila dia contohlah kan kata dia risk 1.786 tu TP dulu, lepas tu bila dia pullback masuk ke atau terus swing je sampai ke atas tu? Sekira tak ada, kalau jauh sangat, kalau dia punya swap zone dia jauh, TP dulu lah. Tapi kalau ada dekat, biar je lah sebab dia tak jatuh. So dia akan cari supply support resistance kan. Tu trend market. Kita nampak dia akan buat high low dan dia memang dia touch kat situ dan dia naik balik. Okay. Tapi itulah apa, yes. Boleh tanya mana? Yang ARSI tu apa beza dia dengan RSI yang RSI biasa Oh ni kawan saya buatkan untuk saya special sebab saya nak bakang ni ada dia punya nombor tu. AR ni Abdul Rahman, RSI. Saya minta kawan saya buatkan. Pakai RSI biasa boleh tak? Pakai RSI biasa boleh, contoh RSI biasa.
Kalau mu tak pegang RSI tu. RSI ni lebih pada melihat momentum kan? Itu sajalah nak cakapnya. Bila kita scan, scanner tu akan ada RSI, momentum. So dia menepati lah result scanner kita. Saya nak contoh kaunter-kaunter yang 60 ke 80. So dia akan beritahu kita lah 80 betul lah ni. So maksudnya abang akan masuk selepas pada 60 ke ataupun once dia keluar kaunter ni memang kita confident memang kaunter yang dah 60 ke 80. Dia saya masuk market, saya marking dulu. Marking macam inilah. Dulu saya ikut indikator sebagainya, tapi bila saya belajar dengan KSP betul-betul saya tengok parti cakap memang pembelajaran ni sangat powerful lah, sebab kita dah boleh take ready awal-awal lah. Contoh ni kan, divergent ni bukan baru ni. Kalau kita tengok bulan bila ni, April 21 dia dah buat kan. Kita je lalai, contohlah. Dia dah buat lah, saya siap lah. Sampai Disember 2021. Kita nampak, dia dah ada kot kan. Dia dah ada lah, dia dah buat lah. Kita je yang tak pasal kan. Jadi bila dia dah buat ni, bila kita ukur, biasanya dia akan memang dia mesti melepasi 2.618 kalau kita ukur. Itu syarat kan, syarat. Itu cikgu akan detail dalam kelas insyaAllah. Kalau tak dia akan berisiko untuk turun lagi kan, berisiko untuk turun lagi. Tapi kalau sekiranya dah mencecah level 2.618 2.786 ni dah kita boleh pejam mata lah, dia memang dah turun dan dia akan buat kenaikan insyaAllah. Bergantung kepada scanner kita. Kalau hari ni kita buat, kita akan nampak awal kat sini. Kita akan nampak awal kat sini. Tapi kalau kita macam ni dah terlewat, contoh kan, dah terlewat, tak apa kan, kita marking lah. Ada tak sampai kawasan yang kita nak tu kan? Kalau ada, then alhamdulillah masih ada peluang seperti orang lain untuk kita ambil peluang dia insyaAllah. Apapun trading plan kena ada lah kan? Sebab kita merancang kadang kejadian ni tak seperti yang kita jangka kan. Yang ni kita nampak lah dia dengan volumenya, dengan apa ni kan, insyaAllah dia memang dah melengkapi lah. Dan kalau mana-mana trader pun kalau dah tengok dah break ni, apa lagi memang pakat deru lah masuk kan. Macam tu. Cuma kita kena pegang bahawa dia akan test dekat support and resistance ataupun support zone. Macam tu lah. Right. Itu yang saya makan teknik dia, divergent trader. Mudah-mudahan kita boleh buat pengungsian lagi lah semasa. Dan saya sarankan rakan-rakan tak kisahlah apa teknik pun anda guna, kemahiran menggunakan Fibonacci yang saya guna saja ni pada saya terpakai dalam apa pun teknik. So jangan sia-siakan ilmu juga dah bagi. Gunalah insyaAllah, yakinlah. Kita tak akan terkapai-kapai sebab kita tahu harga nak turun ke nak naik. Kalau dia nak turun pun kita tahu dia akan ending ke mana, ke arah mana. Intraday ke WA break tonton lain pun, DTL pun kita akan nampak dia sampai level mana. Dan sampai level biasanya 786 dia akan reverse kan. Macam tu. Contoh kalau kita ambil sini kan. Sebab ni cikgu Nan lagi power je kan. Saya cuma nak bagi semangat kawan-kawan je ni kan. Kita dah ada cikgu aja teknik yang bagus kan. InsyaAllah kita boleh manfaatkan betul-betul lah. So dia dah melepas itu ya. Satu, dua, tiga candle betul. Sebab bila kita buat marking high low kena combinekan juga dengan ni
dengan Fibo ni sebab dia nak reverse kat mana? Dia nak reverse kat mana? Kita kena ada combination juga. Kalau tak nanti kita marking, dia dah buat reverse tapi dia balas balik kan. Tu antara persoalan awal waktu saya belajar dengan Cikgu Hasbi cakap, kenapa kenapa setiap kali marking dia, kita dah nampak dah ni high low tapi dia buat high low baru. InsyaAllah bila gunakan teknik Fibo ni, Fibo musang ni, kita tahu okey, rupanya salah penggunaan Fibo sangat penting dalam kita nak marking high low. Untuk kita entry memang kita akan pergi kat high low, tapi kena menguasai betul-betul lah penggunaan Fibo yang betul, insyaAllah. Itu saja yang saya nak sarankan kepada rakan-rakan. Counter-counter yang saya entry banyak gunakan kaedah dibaca. Wallahu a'lam. Cikgu Nas ada lagi tak? Saya. Cikgu Nas harap lah. Okey ni, Cik Abang Rahman okey ni. Saya tengok banyak dia punya setup Coroza semua menjadi. InsyaAllah. Semua trading divergent kan, saya perasan. Saya divergent ke. Saya memang terpengaruh lah. Bila juga dia kata full margin tu memang saya terus. Yalah, divergent ni permulaan trend, pandai masuk sedap lah. Dia scanner awal lah, kena buat hari-hari scanner. Dia kata dia dah terlepas tinggi macam gini kan. Rajin dapat lah. Kena hari-hari kena buat insyaAllah. Lama dapat pangkal lah. Dapat pangkal tu dah nampak lah. Terus ke swap zone. Standby kat swap zone. InsyaAllah. Lepas ni yang mana nak stop divergent lah. Boleh Roger Abang Rahman. Boleh. Kita ulang balik memang cikgu je. Sama. Sharing je untuk semua. Sharing. Itu pentingnya guru-guru macam ini kan. Kelas-kelas ini. Kalau belajar tak ada guru, korang rakan-rakan memang kita akan give up lah macam kawan kita cakap tadi kan. Betul Man. Semua orang melalui proses yang sama. Kita betulkan keadaan. InsyaAllah. Okey cikgu, dah 12.50. Alright, terbaik. Saya tak ada apa dah, Formula sila. Formula, okey insyaAllah. Okay, thank you so much to all the presenter. Terima kasih bagi outsider, sesiapa yang nak join ke SP4 boleh direct DM saya dekat Telegram ataupun WhatsApp saya, ada nombor dekat chat. The rest, insider, outsider, thank you so much for joining this session. Kita wrap up lah. Thank you guys. Okay, thank you. Good night.